intipati daripada surah Al-Fatihah ni Ustaz ya. Jadi menarik ya. Baik, itu di Sab'ul Masani tu. Sab'ul Masani dia ulang-ulang banyak kali agar kita jangan lupalah kan. Jadi kalau katakan tak faham surah Yasin, tak faham surah Ar-Rahman, surah Al-Fatihah ini kita kena faham kan. Maksudnya Allah ni Maha Penyayang, Allah buat apa sahaja Allah sayang kat kita. Okay. Yang keduanya kita kena jadi seorang hamba ya, dalam keadaan macam mana pun. Ada orang mempersoalkan mengapa Allah bagi begini kan. Tapi sebenarnya Allah nak buat apa, kita hamba kan, kita hamba. Dan yang ketiganya ialah kita ada contoh teladan ya. Suri teladan daripada orang-orang yang telah diberi nikmat ya, yang kita akan baca, kita nak tengok ceritanya ini dalam kita mengajak ke arah kebaikan, dalam kita ini nak memohon rahmat daripada Allah. Macam mana caranya? Kita nak tengok dalam surah Yasin. Surah Yasin ni famous ya, amat terkenal. Kalau malam Khamis malam Jumaat tu, kalau dululah kan, saya di Johor tu memang selalu baca surah Yasin. Mak saya tunggu lewat malam. Lagi kan? Tak baca lagi tunggu. Dia tunggu pasal saya balik daripada surah Yasin tu dapat dia ada satu hadiah. Kalau di Johor tu dia dapat dulu saya faham, ingatkan berkat surah Yasin ni dapat nasi ambeng. Subhanallah. Kan? Tapi rupanya berkat surah Yasin ni bila kita baca, kita faham, itu yang kita sedang buat sekarang lah ya. Jadi mari sama-sama kita membaca surah Yasin, surah yang ke-36 ya. Muka surat 440 Ustaz ya. Betul. Kita akan membaca bahagian pertama ni ayat 1 hingga 27 ya. Dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Kemudian kita berehat sebentar, nanti kemudian kita sambung balik semula. Jadi Ustaz, bagaimana kita bersedia? Tersedia insya-Allah. Baik. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang kat rumah tu sambil-sambil makan jajan apa semua. Ya, maknanya pukul 1 kita rehat sekejap, bila kita masuk ruang ataupun kita bergabung seketika. Pukul 12 pukul 12 pukul dah habis. Pukul 12 kita bergabung seketika dengan Al-Quran. Kita baca, bukan sekadar kita baca, bahkan kita bertadabbur dengan Al-Quran insya-Allah. Jadi ayuh kita sama-sama kita baca surah Yasin bermula daripada ayat pertama sehingga ayat 27 insya-Allah. Boleh ya? Jom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, kita membaca daripada Ustaz ya tadi ayat 1 sampai 27 ya, masya-Allah ya. Ada banyak kisah, ada banyak perkara, banyak peringatan yang boleh kita ambil daripada ayat yang pertama lagi Yasin
saya tak tahu, ya, Allah saja yang tahu Ustaz, ya. Ini adalah tanda bahawa kita ini menyerah kepada Allah. Mindset kita ialah kita tidak tahu bagaimana nak mengajak orang ke arah kebaikan. Kita tak tahu formula terbaik kecuali yang kita ambil daripada Allah SWT, ya. Itu sebabnya bila ayat yang kedua itu Allah bersumpah wal Quranil Hakim. Allah bersumpah kerana apa? Kerana Al-Quran ini sudah cukup, ya, sudah cukup untuk kita ambil pelajaran satu. Dan bila Allah cakap wal Quranil Hakim ini, Quran ini kalau kita baca banyak kali Ustaz, ya, dia menyebabkan kita akan jadi berhikmah. Ya, berhikmah dalam melihat sesuatu perkara. Ketika kita mengajak orang ke arah kebaikan, ya, kita akan berhikmah, ya. Kita berhikmah dalam kita bercakap ataupun ketika kita berdakwah, kita mengajak, ya, bagi ibu-ibu yang ada di rumah, bagi ayah-ayah yang ada, bagi pemimpin. Ketika kita bercakap itu orang boleh measure, orang boleh ukur sebenarnya, kan. Dia akan jadi berhikmah apabila kita banyak baca Quran. Ya, dan kalau orang yang kurang membaca, satu membaca buku-buku biasa, ya, tetapi Quran ini bacaan yang paling tinggi, menyebabkan orang itu kadang-kadang mungkin ilmunya tak tinggi, jadi dia boleh tahan diri daripada bercakap. Jadi orang pun tak nampaklah dia punya ketidakbijaksanaannya itu, kan. Tapi kalau tidak, maka Allah akan buka, kan. Allah akan buka ketidakbijaksanaannya itu, ya. Jadi Allah bersumpah dengan Quran ini kerana Allah nak beritahu satu topik penting, ya, iaitu kalau kita tengok dalam Al-Quran ini setiap kali Allah bersumpah sahaja wadduha wal-laili idza saja dalam surah lain, selepas itu bila tidak ada wa tersebut, topik penting Allah nak sampaikan. Di sini Allah cakap apa? Innaka laminal mursalin, kerana nabi didustai, dihina ketika di Mekah itu, di fasa hujung di Mekah itu. Jadi apakah yang berlaku ialah nabi didustakan. Jadi Allah mengingatkan innaka laminal mursalin, sebenarnya engkau bukan sekadar Allah ingatkan engkau adalah rasul, tetapi engkau adalah daripada kalangan rasul. Jadi Allah nak beritahu bahawa nabi bukan seorang sahaja yang didustai, yang dihina, tapi sebenarnya geng-geng rasul dulu pun pernah buat. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, atas dasar itulah sebenarnya ia menjadi tazkirah, tazakur kepada kita, ya, iaitu apa? Kalau Nabi dihina, didustakan kerana nak ajak orang ke arah kebaikan. Kalau kita sendiri nak ajak orang ke arah kebaikan, ya, kalau kat rumah lah nak kejut anak pagi-pagi, kan, ini waktu 2 minggu ni nak kejut dia boleh tahan tu. Dah kejut dia tidur balik, ya, ataupun kalau kita pergi pejabat balik nanti nak ajak orang ke arah kebaikan. Orang kata, apalah engkau ni manusia biasa je macam aku je, engkau dulu, kan. Itu adalah perkara yang pernah berlaku pada Nabi, kan. Nanti kita baca sikit daripada page yang kedua tu, page 441 tu, memang diberitahu kepada Nabi bahawa antum basyarum bisluna, kan. Kamu ni manusia biasa je macam kami je, kan. Tapi Nabi apa yang berlaku? Walaupun Nabi didustai, ala siratim mustaqim, mereka tetap berada di atas jalan yang lurus. Mereka committed. Ya, ala tu maksudnya di atas, bukan tepi-tepi. Bagi kita yang membaca ayat ini, kalau kita baca setiap hari Khamis ataupun kita membaca pada bila masa, ia menyebabkan kita akan jadi amat committed. Kita amat committed kepada apa yang kita ajak ke arah kebaikan. Kerana apa? Kerana kalau kita tidak committed, sebenarnya kita tidak mengambil pelajaran daripada para rasul ini, ya. Bagi ibu-ibu yang mengejutkan anak ataupun ayah yang mengimamkan solat di rumah, ya, kita kena ya, committed. Dan kalau katakan anak ke pasangan ke ada cabaran, ingat surah Yasin ini, ya. Pasal apa? Pasal bila kita committed, kita bawa ke dalam kehidupan kita. Kalau kita jaga kesihatan kita COVID-19 sekarang ini, kita nak pakai sanitizer ke, pakai mask ke, 1 meter, ya, jangan bersalam, kita buat begini sahaja, kita akan jadi orang yang committed. Pasal yang tak nampak pun, ya, solat, siapa nampak dekat rumah masing-masing, kita solat ke tak solat ke, ya. Kalau dekat masjid tu kita tahu orang tak datang masjid, ya. Tapi sekarang ni memang ujian kepada setiap orang, betul tak dia nak ikut pada Rasul ataupun inilah masa untuk saya tak payah kot sembahyang subuh pukul 7.30 pun, saya AJK surah pun saya tak diketahui oleh orang Korea saya, kan. Tetapi rupa-rupanya Allah menyatakan ciri kita mengikut pada para rasul ialah ala siratal mustaqim, ya. Jadi Allah bawakan tentang peringatan ini. Surah Yasin ni cerita pasal mengajak orang ke arah kebaikan, ya. Apa kaitan dengan kalau kita bincang tentang nak menjemput rahmat Allah? Sebenarnya bila Allah cakap dalam ayat yang ke-11 itu, ya, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, ya. Sesungguhnya engkau, ya,
pada ayat yang ke-11 itu, sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan pada orang yang menerima peringatan dan yang takut kepada Ar-Rahman. Ada Ar-Rahman kat situ. Sekarang ni kita bincang tentang Ar-Rahman. Sekali lagi kita dah bincang sebelum ni surah Ar-Rahman, pasal kita nak kan ustaz ya. Kita nak daripada Ar-Rahman ini apa? Kalau boleh Allah kata fabashirhu bimaghfiratin, keampunan, dan yang keduanya adalah ganjaran yang mulia. Ya. Dua-dua ni. Keampunan ni penting pasal sekarang ini kita di dunia ini kalau kita dapat keampunan, Allah akan beri bantuan banyak lagi kepada kita. Sebabnya kalau tidak kita akan rasa kita punya, kalau katakan Allah bagi sekarang ni hari ni dah 10 orang kan, okey, yang meninggal, kes ada lebih 1000 ya, lebih 1000. Kita harapkan dia akan mendata ataupun jadi kosong. Ya, tapi ia perlukan keampunan daripada Allah. Kan? Kalau tidak ada lagi seorang buat hal lagi, lepas tu dia pergi berjalan, pergi salam semua orang, dia pergi peluk semua orang, dia buat kerja tak okey tu, dia boleh menjadikan kes-kes. Kalau kita tengok di Itali sekarang ni 1000 lebih orang meninggal kan, sampaikan presidennya pun menangis ya. Tak tahu dah tak tahu nak minta pada siapa, dia kata from the sky sekarang ni. Dan itulah from the sky itu keampunan dan Allah beri ganjaran yang mulia ya. Jadi ini adalah yang boleh kita belajar, dan cerita pada muka surat 441 itu cerita bagaimana perjuangan para rasul, tapi kita akan sambung nanti ya. Kita akan sambung balik cerita para rasul ini dengan kita berhenti sebentar ya. Kita melihat komitmen rasul, kira orang yang pakar ni, tapi ada satu orang biasa daripada hujung kota. Kita dah biasa-biasa ni kan. Sebenarnya juga Allah rakam pasal apa? Kita ada peluang untuk menjemput keampunan dan juga ganjaran yang mulia agar Allah tolong kita di sini, apatah lagi sampai di akhirat nanti insya-Allah. Jadi kita bertemu kembali ya bersama dengan Ustaz Tarmizi nanti akan membantu Quran Time Musaadah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi. Bertemu lagi kita dalam Quran Time Musaadah COVID-19. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, tadi kita dah baca dah bersama dengan Ustaz Tarmizi ayat 1 sampai 27. Ya, 27. Kita dah cerita sikit apa yang terkandung dalam muka surat 440 tersebut. 441 tu sebenarnya cerita tentang kisah. Ya, tentang kisah. Kalau tadi bercakap daripada atas, Allah cakap Quran ya, tentang Allah menghidupkan yang mati. Pada ayat yang ke-13 ini Allah bercerita tentang kisah rasul. Ada 2 rasul campur 1 rasul, berusaha bersungguh-sungguh nak ceritanya pada kita sekarang ni. Kalau kita usahakan anak kita tu 1 tak jalan, 2 tak jalan, tambah yang ketiga, keempat, kelima lah ya. Pasal 3 ni jamak dalam bahasa Arab kan. Penting untuk kita usahakan banyak kali untuk kita mengajak orang ke arah kebaikan. Dan menariknya tuan-tuan sekalian, pada ayat yang ke mana tadi? 20. Wajah Amin Aqsal Madinah rajulun yas'a, itu cerita tentang orang biasa daripada hujung kota, dia buat promosi. Kalau macam katakan tuan-tuan yang sekarang menonton sekarang ni, share dekat Facebook, beritahu pada kawan, telefon mak tolong tengok kita Quran Time sekarang ni. Itu sebenarnya adalah tindakan orang biasa mempromosikan kebaikan. Pun Allah cakap ketika dia bercakap-cakap ini, akhirnya pada ayat yang ke-26 itu dia dipukul kalau ikutkan pada riwayatnya, dan dia syahid. Kan Allah cakap dia syahid, dia mendapat keampunan, mendapat kemuliaan yang kita bincang tadi dah, pasal selalu ikut kepada Ar-Rahman. Jadi kita nak tengok seterusnya pada ayat yang ke-28 hingga 45. Selepas ini kita nak baca apakah mesej yang Allah nak beri kepada kita, terutama pada zaman kita COVID-19 ini. Kita mengharapkan bahawa kita dapat 1-2 panduan yang kita boleh bawa balik sebagai panduan yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Jadi Ustaz, sudah bersedia kita? InsyaAllah. Baik. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sambung ayat 28 sampailah ayat ke-45, satu helai ya. So saya harap bacaan tadi tu dapat sama-sama ikutlah, sama-sama ikut tempo tu Ustaz, tak laju sangat, tak slow sangat.
Ada juga yang cakap Ustaz, panjangnya dia kata. Panjang. Panjang. Apa yang panjangnya? Panjang nafas dia kata nak panjang ayat tu. Okey. Jadi harap-harap sama-sama kita ikut. Sebelum baca tu tarik nafas. Setiap ayat sebelum baca tu Tarik nafas ya. kita tarik nafas, lepas tu cuba ikut insya-Allah. Insya-Allah. Baik, insya-Allah kita sambung ya. Insya-Allah. Muka surat 442 sekarang. Ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama tuan-tuan puan-puan kita membaca daripada ayat yang ke-28 ya. Awalnya kita nak berhenti tadi 45 tapi kita baca lebih pun tak apa, dapat pahala lebih sikit ya. Alhamdulillah ya. Seronok bila baca. Kita baca tu memang dapat pahala, dapat barakahnya insya-Allah. Dan mari kita tengok kepada ayat 28 ya. Wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wama kunna munzilin. Bila lihat kepada ayat 27 tadi ya. Pemuda tadi dia kena hentam, kena bertebus dia sampai dia syahid. Sampai dia mati. Pasal apa? Orang ni tak suka orang ini membawa keimanan, ya, mengingatkan keimanan. Kemudian Allah cakap pada ayat yang ke-28 itu, dan setelah itu, setelah dia meninggal, yang pemuda ini, kami tidak menurunkan satu pasukan pun daripada langit kepada kaumnya dan kami tidak perlu menurunkannya. Wah, yang ini bila tengok balik kaitan dengan 2020 ini Ustaz ya. Dia ada orang yang bawa keimanan kemudian dibunuh ya. Allah cakap Allah takkan balas dengan tentera yang besar-besar. Allah tak bagi tentera besar-besar ya. Kalau ayat yang ke-29 itu in kanat illa sayhah ya, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Allah bagi satu jeritan, tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan, seketika itu mereka terus mati. Masya-Allah. Sayhah. Sayhah maksudnya tidak ada bagi apa tentera ke apa sebagainya. Tenteranya adalah satu pekikan. Kalau ikut kajiannya itu supersonic, bunyi yang terlampau kuat sangat ya. Kalau jet yang supersonic itu dia tak boleh terbang rendah, kalau tidak pecah cermin-cermin TV Al-Hijrah ni kan. Jadi dia kena terbang tinggi. Jadi lebih daripada itu, sayhah ini dia menyebabkan kematian. Ya. Maksudnya Allah menghantar tentera yang kecil-kecil sahaja. Dia kalau kita ingat balik pada zaman sekarang kita ni, kita khuatir, naudzubillah lah, kita minta ampun pada Allah. Moga-moga apa yang Allah turunkan sekarang ini adalah sebagai peringatan agar kita jangan meminggirkan pada orang-orang beriman. Apatah lagi dalam kes ayat 27 tadi tu, bunuh kepada orang beriman. Pasal ia berlaku di dunia ini, ada negara-negara yang membunuh kepada orang-orang yang nak percaya pada Tuhan. Bukannya dikacau orang pun kan, tapi nak beriman pada Tuhan, dibunuh ya, dikelar, dipenjarakan, dibuat apa sebagainya. Maka Allah kata peringatan kepada kita semua ialah Allah tak perlu turunkan tentera yang besar ya. Baik, kita tengok sebentar tadi kisah Ustaz ya, tapi kemudian Allah bawakan kepada kita pada ayat yang ke-31, kemudian 32, 33 tu terutamanya Allah beritahu tentang pembuktian berhujah. Kalau nak berdakwah ni, satu hujah daripada atas, daripada Quran dan Sunnah, ataupun kita bawa cerita. Itu sebabnya kalau kat rumah, kalau kita suruh anak baca Quran, dalam masa yang sama kalau dia tak boleh, dia tak dapat point baca Quran, dia baca tapi dia tak dapat point sangat, kita cerita dengan dia. Kan. Dan kalau ayat pada muka surat 442 tu Allah kata
wa ayatul lahumul ardu maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun, iaitu suatu tanda kebesaran, iaitu bumi yang mati kami hidupkan bumi itu, kami keluarkan daripada biji-bijian, maka daripada biji-bijian itu mereka makan. Ini ayat sains. Ayat sains. Kita cerita dengan anak kita, kita cerita dengan kawan kita, bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini Ustaz, dia menyebabkan kadang-kadang ada orang pakai sejarah dia tak pakai. Kan? Ada orang dia cakap, kalau kita cakap pasal dulu wabak pada abad ke-7, abad ke-14, dia kata saya tak percaya sangatlah. Pasal dia tak baca kan. Padahal sebenarnya dulu wabak memang, kalau di Mesir itu pada satu masa tu, satu negeri itu satu azan saja. Masya-Allah. Satu azan saja. Awalnya itu ada azan daripada masjid-masjid tapi tak ada orang. Akhirnya ditutup, tinggal satu azan je pada satu kawasan itu. Itu pernah berlaku wabak di Mesir. Jadi ini kalau kita tengok sejarah kan. Maksudnya sejarah pernah berlaku. Kalau kita cakap tentang sains, maksudnya kalau kita tanya pada doktor, kita tanya kepada kepada orang-orang yang pakar sains, dia tahu bahawa sebenarnya COVID-19 ini adalah satu virus yang amat bahaya. Amat bahaya kan. Bagi kita mungkin kita kalau katakan saya tak kaji betul-betul kan, tak nampaklah bahayanya kat mana kan. Rasa betul bahawa virus ini boleh menyebabkan sampai sesak nafas kan. Tapi bila kita tengok para doktor frontliners kita sekarang yang barisan depan bertungkus lumus, tak cukup pakaian yang ada tu, pakai plastik sampah pun ada kan. Yang kita suruh, kita doa pada Allah SWT, tuan-tuan yang ada peluang, ada beberapa organisasi yang minta sumbangan derma lah, derma, pasal kita nak bantu kepada mereka yang membantu kawan-kawan kita yang dirundung dengan cabaran COVID-19 ini. Jadi salah satu daripada ayat yang Allah bawa dalam ayat ini, kalau tadi ayat yang ke-34 waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun, 34, iaitu kami jadikan untuknya bumi kebun-kebun kurma, anggur, serta kami pancarkan untuknya beberapa mata air. Apa yang boleh kita belajar sebenarnya pada tahun 2020 ini, dalam keadaan sekarang ini? Allah bercakap tentang Allah boleh menghidupkan yang mati. Daripada Quran yang kita baca ini juga, dia boleh menghidupkan hati yang mati, Ustaz. Kan? Sama ada kalau air boleh menyebabkan tadi ada biji-bijian yang boleh kita makan. Daripada Al-Quran ni menyebabkan kita boleh memberi manfaat kepada orang lain. Ada orang yang jadi seperti kebun. Ada orang jadi macam biji-bijian, ada orang macam kebun, ada orang seperti mata air. Apa maksud kebun? Tiga karakter. Ada orang dapat Quran, dia boleh beri manfaat macam nasi lah. Memberi manfaat kepada kita kan. Daripada tanah kontang, dapat air, tumbuh dan memberi manfaat. Kita bila dapat Quran, tuan-tuan yang membaca Al-Quran bersama dengan anak-anak di rumah, sebenarnya anak tersebut nanti dia mungkin akan jadi seperti biji-bijian. Bukanlah jadi nasi kan, tapi dia memberi manfaat pada orang lain. Satu. Kumpulan kedua, dia jadi seperti kebun. Kebun ini bukan sekadar memberi manfaat sikit-sikit, tapi memberi manfaat buah-buahan yang ranum. Dia boleh orang berteduh di bawahnya. Kerana apa? Kerana dia ada Al-Quran. Dan yang ketiganya, dia jadi mata air. Mata air ini maksudnya dia menyampaikan, macam ustaz lah kan. Ustaz ada ilmu bacaan qiraat ini, boleh mata air menjadi ilmu berpanjangan kepada orang lain. Ada orang yang memang ada kepakaran, ilmu tertentu dia boleh salurkan kepada orang lain, kerana air di dalam Al-Quran ini selalu dikaitkan dengan ilmu, dengan wahyu daripada Allah SWT. Yang kita doakan agar kita pilih salah satu, tapi yang pentingnya apa? Kita kena pilih sumber ilmu yang betul-betul daripada Allah, yang tentunya sudah tentu daripada Al-Quran. Liyakulu min thamarihi wa ma amilat wa aydihim afala yashkurun, ayat 35. Allah cakap perkara-perkara tersebut, mengapa mereka tidak bersyukur. Jadi sebenarnya perjuangan surah Yasin ini, dakwah kita adalah untuk membina diri saya sebagai seorang ayah yang bersyukur. Maksudnya bersyukur dapat duduk 2 minggu di rumah. Kan, pasal ada orang dia tak bersyukur duduk rumah, dia kata alah 2 minggu kan jumpa anak, jumpa isteri setiap hari macam tu kan. Dia tak bersyukur. Bila tak bersyukur begini, nanti Allah tarik balik. Kan, seperti mana kalau masjid dulu ada orang yang tak bersyukur ada masjid, sekarang Allah tak tarik. Ada orang dia ada duit, dia tak nak pergi umrah, tunggu nantilah, sibuk kan. Allah tarik sekejap, sekarang dah tak boleh pergi ke umrah dah Ustaz. Jadi Allah beritahu mengapa tak bersyukur untuk kita semua pada kali ini. Kita ambil lagi banyak, kita membaca Al-Quran, surah Yasin ini, kita menjadi orang yang mengajak ke arah kebaikan. Dan orang nak ajak ke arah kebaikan ni kena bersyukur. Barulah dia ada rasa kasih sayang di dalam dirinya. Dan kalau kita tengok, kita ambil mana ayat tuan-tuan Ustaz, kita ambil satu lagi ayat, ayat 41 lah Ustaz.
wa ayatul lahum anna hamalna zurriyyatahum fil fulkil mashhun wa halaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha' nuriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqadun. Ya, ceritanya Allah jadikan kapal, Allah jadikan kenderaan. Selama ni kita naik kenderaan selamat ustaz ya. Alhamdulillah. Naik kapal pun selamat. Sebenarnya kalau katakan telefon ini ya, telefon ataupun meja sebesar ni kita baling dalam laut, tenggelam kan. Tapi kalau kita letak kapal yang sebesar-besar alam tu kan, 3 tingkat 20 tingkat itu tak tenggelam, kerana yang menyelamatkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah nak beritahu illa rahmatan minna. Sebenarnya dengan rahmat Allah wa mata'an ilahin, Allah bagi peluang, bagi chance lah pada kita ya untuk menikmati perkara tersebut sampai satu masa. Ya, jadi ini mesej kepada orang yang beragama Islam, yang tidak beragama Islam. Kita sebenarnya mendapat rahmat daripada Allah. Selamat. Dan sebenarnya sekarang ni kan ada kes COVID-19 ni, ada beberapa orang tak selamat. Ya, kita masih selamat. Ini sebenarnya rahmat Allah. Kalau kita nak selamat lagi ya, di bumi Malaysia, di satu dunia ini, formulanya ialah macam inilah. Kan? Cuba kita bayangkanlah, mana ada orang letak kapal boleh berada di atas air ustaz ya, tapi dengan rahmat boleh. Ya, kalau katakan kita nak selamat daripada COVID-19 ini, bila rahmat Allah sampai, okey je kan, boleh je selamat 31 hari bulan selamat contohnya kan. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ialah kita kena ajak orang ke arah kebaikan ustaz. Ya, kita kena ajak ke arah Quran, kita kena ajak, kalau ayat yang ke-45 itu wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ya, bila dinyatakan kepada mereka, takutlah kepada azab yang di hadapan dan azab yang akan datang di akhirat agar kamu mendapat rahmat. Kita rasa takut sahaja, itu pun akan mengundang rahmat daripada Allah SWT. Cabarannya ialah ada orang tak takut. Kan, malah dia pergi melawan pula pada orang yang beriman. Satu, dia tak takut pada Allah, lepas tu dia lawan orang yang takut pada Allah. Dua perkara ni kira jam tu. Kan, yang kita doakan betul-betul agar orang Islam tidak memandang enteng tentang Allah SWT, dan juga jangan pandang enteng orang yang beriman pada Allah. Ya, dalam keadaan sekarang ini ada orang beriman, ada tak ni kan, kita jangan pandang enteng. Dan wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladzina amanu at'imma man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Ayat 46 47 itu menarik. Ciri orang yang sombong. Ini orang degil ustaz ya. Iaitu dia kalau diberikan kebesaran Allah, diberitahu Allah ni hebat, dia berpaling. Bila disuruh untuk infak, dia kata kau kan ada rezeki, kau pakai rezeki kau ajalah kan. Dia tidak mahu untuk menyokong kepada keimanan ya. Jadi bagi tuan-tuan yang ada yang mendengar pada hari ini, satu ya, kalau ada ayah, bagi anak-anak, adik-adik ya, yang ayah kata jom sembahyang apa, jangan degil ya. Jangan berpaling ya, berpaling dengan masuk bilik ke, ambil telefon ke apa sebagainya, jangan berpaling. Pasal apa? Pasal itu adalah ciri pertama yang tak dapat rahmat. Yang keduanya ialah bila minta untuk infak. Maksudnya ialah kalau katakan untuk derma ke apa ke, ada yang kata tak payahlah derma, asyik derma je, asyik minta derma. Sebenarnya derma ini adalah sebagai tanda keimanan kita kepada Allah, tanda kita betul-betul ala siratim mustaqim maksudnya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita mendalami sedikit ya. Mungkin kalau ustaz pun ada sesuatu yang nak dikongsikan ke, nampak ayat tadi itu ada 1-2 poin. Silakan Ustaz. Saya tertarik Ustaz dengan Ustaz sebut tadi berkenaan ni tentang ayat 41, 42, 43 tadi Ustaz. Satu bukti ataupun satu dalil ataupun satu kata apa, buktilah yang nyata yang Allah beri pada kita. Simple ataupun mudah saja. Kalau barang-barang yang kecil pun kalau kita balingkan laut masuk, itu barang besar sepatutnya sementara lah. Tetapi dengan rahmat dan juga dengan kasih sayang, dengan rahim Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan. Allah Subhanahu Wa Taala boleh nak menenggelamkan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, jika kami mahu kami tenggelamkan mereka. Ayat 43 kan, wa inna sya' nughriqhum kan, fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Allah boleh tenggelamkan, boleh tenggelamkan, dan tak ada siapa pun yang boleh menyelamatkan. Dan kalau Ustaz, kalau kita tengok ayat ini, kalau zaman sekarang ini orang tak berani naik kapal.
Subhanallah. Kapal terbang ke kapal kapal pun berhenti. Pasal apa? Cuba bayangkan kapten dia kena COVID-19 macam ni. Masya-Allah. Memang tak naiklah. Memang tenggelam betul kapal tersebut. Jadi nak ceritanya bahawa zaman sekarang bila tak dapat naik kapal, kita naik kapal terbang pun takut sekarang kan. Pasal apa? Pasal Allah ambil sekejap, Allah nak beritahu bahawa Allah berkuasa. Tapi kalau siapa yang rasa macam ini memang normal lah, lumrah alam kan. Kalau ada lagi yang kata begitu, sebenarnya mesej yang saya ada dengar seorang bercakap, kalau waktu senang kita lupa Allah, kalau waktu sakit ini, waktu dirundung COVID-19 hujan ini, kalau kita tak juga nak seru kepada Allah Ar-Rahman, lupa juga masa sakit. Lupa juga. Bila lagi nak bila lagi kan. Jadi itu sebabnya Ustaz, kita harapkan surah Yasin bahagian pertama ni kita dapat sedikit. Sebenarnya mesejnya ialah kita nak pastikan kita ajak orang yakin sebenarnya keimanan pada Allah ni bukan benda yang main-main. Kan mungkin ramai sangat main-main kan. Jadi mungkin Quran pun ada ramai orang yang baca main-main ya. Jadi sekarang ni Allah bagi dalam bentuk yang bukan saihah dalam bentuk pekikan tadi, tapi jeritan itu dalam bentuk virus yang kecil saja ya, tetapi dia mengejutkan dunia, mengejutkan Itali, Amerika sekarang hancur kan. Dan harap-harapnya dengan ini ramai lagi yang akan beriman. Kalau tuan-tuan ada kawan yang bukan Islam, sampaikan mesej bahawa ini bukan main-main, ini from the sky, ini from God ya, ini daripada Tuhan. Rugi kalau kita tidak kembali kepada Ar-Rahman. Jadi Ustaz, kerana kita nak pastikan kita selalu bersama dengan Ar-Rahman, apa kata kita berdoa ya, kita doa betul-betul kepada Allah Ar-Rahman agar mengurniakan rahmat ya, la'allakum turhamun. Kita perlukan sangat di kala waktu dunia sedang murung ya, sedang sedih ini, tapi kita yakin rahmat inilah yang akan memberi kekuatan kepada kita, pada tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah. Ketika ada Quran ini dalam surah Ar-Rahman kita baca sebelum ini, Ar-Rahman 'allamal Quran, ini tanda bahawa kita dekat dengan Ar-Rahman. Allah beri peluang lagi ya, tetapi ramai lagi orang yang tak boleh baca Quran, ramai lagi orang yang tak pun nak berminat nak sentuh dan nak tahu mesej daripada Al-Quran. Mereka tak ada exposure, tak pernah dengar pun apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi peranan kita lah ya, satu kita doa agar kita ini kuat satu keluarga kita, dan juga kita ada kekuatan lepas ini. Mesej ini kita kena sampaikan kepada seluruh dunia bahawa COVID-19 ini bukan main-main. Ia adalah mesej daripada Tuhan agar kita kembali kepadanya. Waktu senang mungkin kita terlupa ya, tapi kalau waktu sakit ini janganlah sampai kita merana. Betul. Jadi silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji-pujian bagimu ya Allah pemberi rahmat. Engkaulah yang kami sembah dan kami ma'rifat. Engkaulah mentadbir dengan kudrat dan iradat. Kepada Engkau kami mengadu saat tenang dan saat melarat. Kepada Engkau kami menadah tangan bila bicara kami tersekat. Ya Allah, melihat segala musibah dan penyakit yang merebak, ketakutan menyelubungi kami, ia menjadi wabak. Tolonglah kami ya Allah dalam menghadapi suasana terdesak. Hilangkan segala keresahan yang memuncak. اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا. Ya Allah, wabak-wabak ini dalam negeri dan negara kami Engkau hancurkanlah. Dalam masyarakat kami saat ini Engkau musnahkanlah. Dalam keluarga kami ya Allah Engkau jauhkanlah, hindarkanlah. Dalam diri kami ya Allah Engkau lontarkanlah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa sayyi'il asqam. Dengan namamu ya Allah Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, hilangkan segala ketakutan dan kemudaratan, sama ada di bumi, langit, daratan maupun lautan. Engkau pendengar doa segala permintaan hamba-Mu, dengan rahmat-Mu bertautan.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikan kaum Hawa di samping lelaki, Engkau jadikan kanan di samping kiri, Engkau jadikan air di samping api, Engkau jadikan keriuhan di samping sunyi. Engkau kurniakan kepada kami, ya Allah, penawar yang mengubati. Dengan itu hasanah di dunia kami perolehi, kesejahteraan hasanah ukhrawi kami dapati. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rahman wa ya Rahim, kepadamu kami menadah tangan memohon, ya Allah, dalam kerendahan hati kami ini, ya Allah, ada di antara kami yang meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya, keluarganya, ya Allah, berkhidmat, ya Allah, untuk menyelamatkan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang kini dijangkiti dengan COVID-19 ini, ya Allah. Mereka bekerja siang dan malam, ya Allah, para petugas, para doktor, para jururawat, anggota-anggota keselamatan, ya Allah. Justru, ya Allah, kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu, kurniakanlah keselamatan buat mereka, kurniakan keberkatan buat mereka, kurniakan kesembuhan buat mereka, ya Allah, kurniakan kekuatan kepada mereka, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran, lalu kami membacanya pagi, petang, siang dan malam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan lidah kami lidah yang fasih menyebut kalimah-Mu Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan telinga kami telinga yang tidak pernah jemu mendengar kalam-Mu Al-Quran. Ya Allah, bersihkan hati kami agar kami faham akan Al-Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami, anak-anak kami, zuriat keturunan kami orang-orang yang mahir dengan Al-Quran. Jangan jadikan anak-anak kami anak-anak yang buta Al-Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, bi barakatil Al-Quran, angkatlah musibah ini, ya Allah, angkatlah musibah ini, ya Rahman, angkatlah kembali ujian ini, ya Allah, angkatlah kembali COVID-19 ini, ya Allah. Kepadamu kami berserah, kepadamu kami bertawakal, kepadamu kami bermohon dan bermunajat, ya Allah. Wahai Tuhan yang maha mendengar lagi maha penyayang lagi maha mengasihani. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, alhamdulillah kita doakan Allah menerima doa kita. Quran Time Musaadah COVID-19 bagi tuan-tuan yang ingin mengikuti siaran langsung ataupun ulangan pada malam ini pukul 10 malam ataupun pagi esok pada 10 pagi, dan kita akan bersiaran pada bahagian kedua surah Yasin pada hari esok insya-Allah jam 12 tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.